Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi di channel ini, Transfer MY. Presiden Parti Warisan Datuk Seri Muhammad Syafi Apdal menegaskan bahawa rakyat Sabah mempunyai peluang untuk memulakan perubahan politik yang signifikan dalam pilihan raya negeri yang akan datang tidak lama lagi. Beliau menekankan bahawa semasa pembentukan Malaysia tiada pihak luar yang terlibat di Sabah. Dahulu, Parti Berjaya memerintah hampir 1 dekad dan PBS juga memerintah secara bebas selama hampir 10 tahun. Tiada sebab mengapa warisan tidak boleh mencapai perkara yang sama jika rakyat bersatu untuk perubahan. Pilihan raya ini adalah masa untuk kita, rakyat Sabah, membuat perbezaan. Ia adalah titik perubahan untuk kita, katanya semasa sambutan tahun baru di Sandakan. Bekas Ketua Menteri itu juga menyatakan penolakan warisan terhadap sebarang usaha untuk memperluaskan politik ekstremis di Sabah. Katanya, di Sabah kita mempunyai penduduk yang pelbagai dan jika saya ingin mengikuti agenda politik berasaskan Melayu, saya boleh kekal dalam UMNO. Dan jika saya ingin mengejar politik berasaskan agama, saya boleh menyertai PAS. Namun, saya memilih untuk menubuhkan warisan sebagai parti pelbagai etnik untuk rakyat Sabah yang menghargai keharmonian dan kesederhanaan, katanya lagi. Syafi memberi jaminan bahawa jika warisan menerima mandat rakyat, parti itu akan berusaha untuk mentadbir negeri dengan berkesan. Semasa 2 tahun warisan berkuasa, kami mencapai beberapa pembaharuan termasuklah penubuhan Kementerian Pendidikan dan Kesihatan. Kami juga berjaya melaksanakan cukai jalan ke atas minyak, menyumbang lebih daripada 1 bilion ringgit kepada negeri Sabah yang kini dinikmati oleh kerajaan GRS, katanya lagi. Syafi menyatakan bahawa selepas 4 tahun di bawah kerajaan GRS yang dipimpin oleh Datuk Seri Haji Jinor, kehidupan rakyat menjadi semakin sukar. Katanya lagi, harga barang meningkat, bekalan air tidak konsisten dan bekalan elektrik juga tidak boleh dipercayai. Bagaimanakah kita boleh menggalakkan pelaburan apabila kita kekurangan air dan elektrik yang mencukupi? Soalnya. Beliau menyatakan bahawa sebaik sahaja warisan berkuasa, kami akan bekerja untuk membina empangan di Sungai Segama, Lahadatuk, dan juga di Sungai Kinabatangan jika boleh, katanya. Muhammad Syafi menekankan bahawa parti itu juga komited untuk mengembalikan Kementerian Pendidikan dan Kesihatan di negeri ini. Mengenai kesihatan, jika warisan membentuk kerajaan Sabah, beliau menyebut bahawa kerajaan negeri akan bekerja sama dengan usahawan Cina dan India untuk menghasilkan pharmaceutical generik di Sabah. Dengan itu wujudkan peluang pekerjaan untuk penduduk tempatan Sabah. Dalam konteks ini, Muhammad Syafi Apdal menggesa rakyat Sabah termasuklah komuniti Cina untuk memberikan sokongan yang kuat kepada warisan dalam pilihan raya negeri yang akan datang untuk masa depan yang lebih baik. Pada Julai 2024, Warisan mencipta sejarah sebagai parti tempatan pertama yang berjaya memperkenalkan rang undang-undang ataupun RUU berkaitan dengan Perjanjian Malaysia 1963 di Parlimen. Ini menunjukkan komitmen Warisan dalam memperjuangkan hak-hak Sabah seperti yang termaktub dalam MA 63. Selain itu, semasa pentadbiran warisan, kerajaan negeri telah melanjutkan tempoh pajakan tanah dari 99 tahun kepada 999 tahun dan mempercepatkan proses pemberian geran tanah kepada rakyat Sabah. Langkah ini menunjukkan keprihatinan warisan terhadap isu pemilikan tanah yang dihadapi oleh rakyat negeri ini. Dalam konteks politik Sabah yang sentiasa dinamik, adakah warisan perlu membuka pintu kepada gabungan dengan parti-parti lain demi kestabilan politik? Atau adakah lebih baik untuk mereka kekal sebagai parti pembangkang yang kuat dan bebas dari kompromi politik yang boleh melemahkan agenda reformasi mereka? Fenomena lompat parti juga menjadi isu hangat di Sabah. Syafi Apdal pernah menyatakan pendiriannya untuk tidak bekerja sama dengan parti yang pernah mencuri ahli Dewan Undangan Negeri Warisan.
Namun, adakah undang-undang anti lompat parti yang sedia ada mencukupi untuk menghalang perkara ini berulang? Walaupun Warisan telah mengambil inisiatif untuk memperkenalkan RUU berkaitan dengan ME63, ia tidak mendapat sokongan penuh di parlimen. Apakah halangan utama dalam pelaksanaan penuh ME63? Adakah kepentingan politik tertentu menghalang usaha ini? Sebagai contoh, walaupun Kerajaan Persekutuan telah berulang kali berjanji untuk menyalurkan lebih banyak kuasa kepada Sabah dan Sarawak, realitinya tidak menunjukkan perubahan yang besar. Isu ini terus menjadi bahan perdebatan di kalangan pemimpin Sabah dan rakyat yang mahukan autonomi lebih luas dalam aspek keuangan dan pentadbiran. Shafi Apdal mengkritik kerajaan GRS atas isu bekalan air dan elektrik yang tidak stabil yang dikatakan menghalang perlaburan. Namun, adakah masalah ini berpunca sepenuhnya daripada pentadbiran semasa atau adakah ia masalah warisan yang memerlukan penyelesaian jangka panjang? Proyek infrastruktur seperti empangan dan pembekal tenaga memerlukan perancangan teliti dan pelaksanaan yang berkesan. Janji warisan untuk membina empangan di Sungai Segamak dan Sungai Kinabatangan menimbulkan persoalan sama ada kerajaan negeri mampu melaksanakannya dalam tempo yang singkat. Shafi menegaskan bahwa Warisan adalah parti pelbagai etnik yang menolak politik ekstremis. Namun, sejauh manakah realiti ini diterima oleh masyarakat Sabah yang berbilang kaum? Adakah politik berasaskan kaum dan agama masih dominan dalam menentukan sokongan politik di negeri ini? Sabah terkenal dengan politiknya yang unik, di mana sentimen perkauman dan agama kurang dominan berbanding di Semenanjung. Tetapi ia tidak bermakna perpecahan tidak akan berlaku. Adakah rakyat Sabah benar-benar melihat Warisan sebagai parti yang boleh menyatukan semua kaum atau masih terdapat rasa tidak puas hati dalam kalangan masyarakat tertentu? Dengan prestasi Warisan dalam PRN lepas yang menunjukkan penurunan sokongan, adakah rakyat Sabah benar-benar melihat parti ini sebagai alternatif yang lebih baik berbanding GRS ataupun Perikatan Nasional? Atau adakah Warisan perlu menyesuaikan strategi politik mereka, termasuklah mempertimbangkan gabungan dengan parti lain seperti PH atau parti tempatan lain untuk meningkatkan peluang kemenangan mereka? Dalam PRN yang akan datang, rakyat Sabah perlu menilai dengan kritis, bukan sekadar berdasarkan retorik pemimpin, tetapi berdasarkan rekod pencapaian dan kebolehan mereka dalam mentadbir negeri yang lebih baik. PRN Sabah yang akan datang dijangka menjadi pertarungan sengit antara Warisan GRS, PN, dan parti-parti yang lain. Dalam pelbagai isu kritikal seperti ME63, pembangunan infrastruktur, kestabilan politik, dan cabaran ekonomi, rakyat Sabah perlu membuat keputusan yang bijak. Adakah rakyat Sabah masih mempercayai Shafi Apdal dan Warisan untuk menerajui negeri ini sekali lagi? Atau adakah mereka lebih cenderung untuk memberi peluang kepada GRS yang kini memerintah? Atau mungkinkah ada kuasa politik baru yang akan muncul sebagai game changer dalam PRN kali ini? Apakah pendapat Anda semua? Adakah Warisan masih relevan atau sudah tiba masanya Sabah beralih ke pentadbiran yang baru? Kongsikan pandangan Anda di ruangan komen di bawah, ulaskan pandangan Anda dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe pada channel ini Currents via MY. Sekian sahaja untuk video kali ini, jumpa lagi di video yang akan datang. Sekian semua, terima kasih.